Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ayat 3 dah. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat pertama, kata kiamat dah hampir, kiamat dah dekat. Lepas tu cerita pula tentang berlakunya belah bulan. Riwayat tentang belah bulan ni banyak. Daripada Ibnu Abbas sendiri, daripada Ibnu Mas'ud sendiri, daripada beberapa sahabat. Banyak riwayat tentang berlaku belah bulan. Kita ambil dah semalam. Setelah mana berlaku balah tu, setelah mana kaum musyrikin Mekah suruh Nabi tunjuk ayah tanah kata penlaktan, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jadi nabi sungguh. Bila Nabi buat winapak hablah bulan, tu cerita wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka telah mendustakan Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya, serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan itu telah ada ketetapannya. Tak payah habis. Lepas ada berlaku dah, tak beri mukjizat berlaku pada Nabi. Demo ni boleh tengok dengan mata kepala dah, berlaku dak pada mata dah. Dengan hatu pun akan nak tolak tak leh dah. Pasal nampak sungguh nak royak sihir pun percaya dah kata bukan sihir. Tapi degil. Mereka telah mendustakan serta menurut hawa nafsu tu. Degil betul. Degil betul kerah. Sedang tiap-tiap urusan itu telah ada ketetapannya. Wa kullu amrin mustaqir. Aku tuju lek bawah tu ya ayat. Wa kullu amrin mustaqir, yakni sesungguhnya tiap-tiap urusan itu telah ditetapkan dengan ahlinya. Maka kebaikan adalah tetap bersama-sama dengan ahli kebaikan, manakala kejahatan adalah tetap bersama-sama dengan ahli kejahatan. Tahir ayat dah wa kullu amrin mustaqir. Kerja kebaikan ia tak boleh nak duduk dengan orang jahat. Kejahatan dia tak boleh nak duduk dengan orang baik. Tak buat siap dah. Tak ikat siap dah. Amalan baik dia nak timur daripada orang baik. Tak royak. Amalan jahat dia duduk sekali duduk dengan orang jahat, dengan ahli dia. Dia tak boleh jadi orang baik nak buat jahat. Kalau betul-betul dia baiklah. Bukan kata pasal mana? Pasal buat tunjuk hak tu baik lek luar, tapi lek belakang tu ada masalah. Bukan hakikat baik sungguh lah. Orang baik sungguh dia tak akan nak buat benda jahat, benda karuk ke orang, benda gapo. Kalau lah kita boleh buat karuk ke orang, makna kata hati kita belum lagi lah kata baik. Kita boleh nak buat nyanyi ke orang, kita boleh nak zalim ke orang, kita boleh gapo, makna kata kita ni belum lagi jadi orang baik. Pasal Tahir Royak kata amalan baik ia tetap duduk dengan orang baik. Amalan jahat, perbuatan jahat ia akan duduk dengan orang jahat. Makna kata
Kalaulah kita nak betul-betul orang baik, kita tak boleh nak buat benda karut-karut ke orang. Tak boleh buat. Nak buat nyanyi ke orang, nak zalim orang, nak gapo ya tak boleh. Sebab itulah fitrah Tuhan buat Nabi sendiri ni dengan baik dia ni. Orang buat nyanyi dia kesia. Orang baik. Orang baik. Pergi dakwah taif. Pergi dakwah taif, seru ahli taif. Belum nak pergi Madinah, seru ahli taif. Kena pegang batu, kena rejal, kena macam-macam. Siapa lari tu baik pada taif ni kaki darah habis. Teguknya. Tapi hati baik. Nabi SAW sabit itulah Tuhan kata kena, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hati baik. Sabit itulah Nabi orang hati baik. Kena setara tu dah kalau kita kena balas tu ya. Malaikat mari tawar. Nak kedak weh. Nah, taif dia duk celah bukit. Bukit dua buah. Nak kedak weh kawan nak ambil bukit dua buah tu, kapek gedung dua tu. Padai dengan dia nak kedak. Kalau kita kena teruk deh. Nak murih sekaligus. Tapi Nabi dia ada. Ada. Malaikat jaga bukit mari tanya, mari tawar, nak dak hai Muhammad kalau lah perlu nak mari nak buat ambil bukit 12 ni kapek ada grem dua dah. Nampak perangai huduh dia buat kepada Nabi SAW. Tapi hati baik Nabi. Tak sik. Nabi berdoa mudah-mudahan anak cucu dia ni tubik daripada sulbi dia ni akan orang-orang yang soleh jaga agama Allah. Lepas tu tubik sungguh. Tahibui kot tu. Nabi doa kepada dia. Sampai tu doa Nabi ke Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya tak tahu Allah, ya tak tahu seperti aku tahu ni ya Allah. Sabit dia degil sangat. Nabi dia berdoa malah tu. Orang hati baik. Orang hati baik. Sebab itulah kejahatan ia tak boleh nak dudukkan dengan orang baik. Kebaikan ia tak boleh nak duduk dengan orang jahat. Kalau kita nampak orang jahat buat baik tu bukan tu ya ada sebalik batu panggil. Ada sebalik batu. Bawa berah beri ke anak yatim, tapi nak beri tu sutai kapung nak mari. Buat piti besar calon, buat piti buka besar. Kena orang tahu habis kata ni kawai buat baik ni. Sebalik batu ada. Nah, tapi kalau orang betul-betul tu tak ada apa lagi. Tak ada apa. Kita boleh tengok lah ni ada kalau kita pergi Madinah, orang hati baik. Ahli Madinah ni yang berkat doa Nabi, berkat dia orang hati baik. Tapi syarat kena orang Madinah asal lah, bukan orang duduk Mekah mai hijrah mai duduk Madinah tak. Orang Madinah. Nah, orang panggil apa? Anak cucu Ansar. Ya orang hati baik semua. Siapa kelon ni baik orang dia. Orang baik. Kenal mata hidung tak kenal mata hidung pun jalan dengan boleh puasa dengan nampak orang susah, orang gapo dia temu parti selip pacak seru. Dia kita potong selip tu boleh pacak. Ni berat. Selip mai pak kan mak gapo stokok ni mak tu pak. Mungkin 100-200 lah. Baik. Dia nampak orang-orang kita dia kena orang Madinah sungguh pian nak sik baik pergi umrah, boleh puasa, pergi gapo gak. Dia betul jumpa orang Arab, orang Madinah asal. Orang Jawi kita kalah. Malaysia ni beraluh lah kecil ni kalah. Lepas tu sejuk tengok dia. Dia orang baik. Tak ada kejahatan. Sabit sedap. Boleh puasa ni duduk Madinah sedap. Mekah nak banding tak boleh. Madinah sedap. Ahli dia berkat doa Nabi ke apa tu. Ansar gelar dia tu. Itu sebab itulah Tuhan kata wa kullu amrin mustaqim. Kerja gapo-gapo ni tetap siap dah. Kerja kejahatan ia tak boleh jadi nak timur daripada orang baik. Begitu juga kerja kebaikan ia tak boleh jadi nak timur daripada orang jahat. Bagi kita timai kita lah. Kalau lah kita dengan jiran kita pasal pendeki ke orang duduk semaya dah gapo dah tapi gak tak boleh nak lebih sikit aku kena buat gapo. Kena cek lah. Cek mana bukan cek tengok kita tak. Cek hati kita dah. Pasal Nabi kata apa?
fa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ni ada satu toko. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Di hati molek gak tubuh badan gapo perangai yang molek. Yang molek. Sebab tu kalau kita tengok Nabi hajar pasang kasih belah. Kasih belah ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang ada sifat kasih belah ke orang ni, Tuhan akan kasih belah pada dia. Kita ni kita harap kasih belah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah leh. Kita belajar kasih kesia ke orang. Hajar kesia ke orang, Tuhan akan kesia kita. Sebab itulah hadis sahih. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang ada sifat kasih belah kepada orang lain, Tuhan akan kasih belah kepada dia. Sebab itulah Nabi kata lepas tu apa? Irhamu man fil ard. Kasih belahlah kepada makhluk atas dunia ni. Dia tak kira hadis tu tak cocok kepada orang Islam dak. Bukan kata nanti orang Islam jadi susah kita kau tolong tak. Orang bukan Islam apa kita kena kesia belah kepada dia. Satunya kita kena kesia hopsa sekalinya, kita kesia pada dia pada sebab apa? Sebab dia tak ada boleh hidayah supaya kita boleh. Kesia dia. Sebab hidayah ni bukan kita pilih hidayah ni. Hidayah orang seorang bukan dia pilih. Nak boleh Nabi kita boleh nak beri hidayah kepada orang lain, kepada empat saudara dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sebab itulah kita kena kesia kepada orang bukan Islam. Kesia seperti mana Nabi kesia kepada ummah dia dulu belum nak masuk Islam tu. Pasal demo ni tak ada boleh hidayah. Tak ada boleh hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang duk kaji Quran, nampak pelagar dah dengan witiasak, dengan gapo alas kita, gapo semua berlaku, tapi tak terima. Saya dah tepi rumah saya di jalan ada seorang. Dia dengar habis dengar orang mengajar, tengok congwai, reti habis Allah Taala reti habis. Masya-Allah. Bawa kita royak masuk Islam lah. Dia kata kalau dia percaya dah tapi tak saya masuk ke Islam, nama kena pakai ke lubang, nama nak duduk tak baik tak boleh. Nanti dekat-dekat nak mati nak masuk dia kata. Tak lain tak bukan hidayah betul. Reti dah, faham dah. Reti dah, kecek Allah. Kecek gapo Allah gapo semua. Tengok dengar orang ajar, tengok congwai, tengok ceramah, tengok gapo yang masuk kecek kita pun Allah gapo semua. Kalau orang tengok sekaligus orang Islam dah ni. Reti belaka. Kata tanya dia, percaya tak? Percaya. Mucaklah. Daya berapa kali daya? Mucaklah. Ya kata percaya dah ya kata. Ya nak mucak agak tapi bukan lon ni kata. Lon ni nak duduk baik ni dulu. Subhanallah, hidayah ni bukan kita usaha dah. Ya saya apa dengan orang tua saya, orang tua rumah. Saya apa ada sekali apa semua ada gimai semua. Orang tua ya tadi dah nak balas mana dak check up kita hari hidayah ke dia. Pasal reti dah. Umah dia bukan congwai lah. Bukan congwai dengar ceramah, dengar ngajar congwai dengar. Reti kena syariat dengar habis. Dengar ngajar kecil semaya, reti semaya. Reti. Berpiye puasa pat orang tak puasa kan tak puasa ni di Islam dah muih kau orang. Reti belaka tapi bahawa suruh yang mengucap tak sih hidayah. Sebab itu kita kena kesia kepada orang bukan Islam. Jangan kata kita nampak dia mula teruk gapo kata semata tak boleh kesia. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kita kesia kepada makhluk Allah, kesia kita. Nah, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka melalui Al-Quran sebahagian dari kisah berita mengenai umat-umat telah lalu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegahkan mereka daripada perbuatan kufur ingkar itu. Quran mai royak banyak. Faham royak tu walaqad ja'ahum minal anba'. Berita kaum dulu bawa mari bawa berita Quran royak
tak ada susut dak berlaku gapo orang kufur yang dulu masa dulu, kita boleh ambil buat ibrah, ambil mari buat buktian. Kalau kita duk balas ning, kita kena temu balas tu juga. Kita kena temu balas tu juga. Orang dulu kufur balas mana, deraka balas mana, tak beriman balas mana, Tuhan tunjuk dah. Kaum Lut balas mana kaum Lut. Kaum Lut ni tak mahu orang tino, nak orang jatuh. Natijah dia okey, tanah bumi balik. Tunggu sekut. Nah. Macam-macam cerita dalam Quran. Tuhan royak semua kaum hok berlaku dulu, kesek-kesek ada Firaun sendiri sampai Tuhan kata Tuhan nak jaga mayat Firaun, nak jadi budrian kepada orang lek belakang. Tapi kita bertemu mayat Firaun kau benar pelak. Tak ada jadi budrian, tak ada jadi orang panggil apa? Pentua cut cenuan kita rasa kata takut ya. Kisah Firaun ni Tuhan royak dalam Quran. Lepas tu sungguh tak sungguh Tuhan royak dalam Quran kata mayat Firaun ni Tuhan nak jaga, tak seri hancur, nak jadi ibrah kepada orang belakang. Pas temu sungguh mayat mami Firaun temu hari dalam Quran ada royak. Orang buat kaji, orang panggil kaji masalah sejarah, dia buat kaji puatisat gapo kan. Ya temu mayat pak tu, tengok ada Quran Tuhan royak tu, Tuhan taruh sungguh mayat ada sungguh. Ngah ke ada elah tu pun tak beriman lagi. Sabit kata hidayah. Sabit tu kita kena syukur banyak tu sungguh pun kita Islam celak mata. Tapi ngah keadaan itu pun tahawi kita duduk dengan agama semua, boleh reti, boleh gapo tu hidayah Tuhan tu tunjuk suluh kita wasanna. Hidayah ni Tuhan beri pak wasanna. Nah, dulu lebih kurang 10 tahun dah. Semasa apa rombongan dakwah. Baba Ji, kita kenal Baba Ji kan? Naik ikut Chiang Rai. Lepas tu siapa di satu tempat, sekelamin masuk ngadak, masuk Islam. Soalan dia tanya, dia kata sebab gapo Islam mari syariah lama sangat, pas mok dia mati dah tu pia nak tanggung. Kita rasa rana. Dia kata pamok pok dia tak ada dengan Islam, tak ada mari ikut atas tu, tak ada mari. Pia kai cara picok. Lepas tu rombongan bakat teriak nak kata rana kita, mari lambat. Ya yang mengadu belah tu, tak ada jawapan bakat senyap. Sabit itulah kita kena kesian banyak tengok kepada orang kafir, tengok lebih-lebih orang juru. Ya ada kan orang bukan Islam duduk juru duduk juru masuk uak gapo, duduk semaya cara dia gapo tah. Kita kena kesian pada dia. Pasal dia buat duduk dalam agama dia orang iltizam dah dalam agama, cuma yang iltizam tak kena. Hidup begai tak kena tu ya. Juru cekak dah, juru masuk uat, duk doa, duk semaya malam cara dia sujud pokok belum nak tidur semaya semua buat dia. Tapi semaya duk sujud pada patung je. Banyak. Tapi Tuhan tak beri hidayah pada dia, paling klik mari. Baik kita kena berdoa. Doa katik kepada dia, doa Tuhan buka hidayah dia. Doa nak Tuhan ampun ke dia tu tak boleh pasal dia orang musyrikin, orang kafir. Tapi doa Tuhan buka hidayah kepada siapa saja, itu kita kena minta juga. Sekurang-kurang kita boleh jawab dah. Dapat Tuhan kata doa semua ya Allah, kata jiran kita bukan Islam ni satu hari dia buka hati. Jadi balas tu kita, jadi hati kita lemuk sia kepada orang. InsyaAllah dah. Sebab itulah bila Tuhan cerita
cerita dalam Quran, ada beberapa berita dalam Quran tu tujuannya gapo? Tujuan nak wi tambih, nak wi jadi buddian pada kita. Kata kita baca sejarah balah ni kena ingat, bukan baca sedap. Oh sedap tu hakik kita koyak agama ke balik hujan batu api tu gru sedap. Tapi sebaliknya gapo tak nak royak. Buddian daripada kisah-kisah dalam Quran tu untuk fak kita, untuk bukan sekadar fak kita dak. Semua orang ambil buat kaji Al-Quran ni. Dalil kata Tuhan yang kesia, dia tak ada nak ali nak bagi kita masuk neraka, dia tak seh. Sebab tu aku tengok royak jangan buat balah ni, jangan buat balah ni. Kalau buat balah ni akan ada ni, contoh ada dah ni, contoh ada dah ni. Patut kita lah. Kata kita nak sedar setara mana. Nah. Pas masa kita ada berlaku lah ni kan. Kalau jenis masa kaum Lut tu, Yatai sama Yatai lah ni. Ada tak? Ada. Lepas tu, bukan nusuk lah tu. Tu berita juruh nikah, wahaflah juruh mana. Tak ada beza ni kaum Lut tu. Lepas tu, bala Tuhan turun, dia tak tuju kepada orang buat jahat saja. Ya umul jami' kena habis. Dia kena kat bukan sekat orang kafir dak, kena sampai kita kena bala Tuhan ni. Sebab itulah kita kena buat sekadar kita mampu. Tak tahu nak buat gapo, doa kepada dia tu kita buka hidayah. Buka hidayah ke dia je. Hikmatum balighah fama tughnin nuzur. Itulah Al-Quran yang merupakan sesuatu hikmah yang sempurna. Tetapi segala hikmah itu tidak memberi kegunaan kepada mereka yang berpaling daripadanya dan tidak beriman. Hikmah dalam Quran semua kalau kita nilai, kita duduk dengan Quran cak khaitan you talat bela. Tapi bila orang lalai ambil Quran tak belakang kak, dia nak pergi nyuk turut dia. Ya dua ya, kalau kita ambil Quran mari duduk dengan Quran, kita mari duduk muzakarah Quran, mari duduk baca isi kandungnya tu hidup ayat gapo pasal kita beriman dah, kita yakin 100% kata benar dalam Quran ni tak ada benar palsu. Tak ada cerita dongeng. Tak ada cerita dongeng dalam Quran ni. Dalam Quran kalau cerita semua cerita sungguh. Sama ada cerita hok berlaku dah, hok tengah-tengah dak berlaku, cerita akan berlaku. Dalam Quran semua ada. Lepas tu orang yang duduk dalam Quran duduk mulazamah dengan Quran, tadarus Quran, baca makna gapo. Dia akan dengan dunia, dia dengan keadaan, dia tahu kata oh ni Quran besok Quran duk royak berlaku balah ni. Berlaku balah ni dalam Quran duk royak, alamat kiamat akan berlaku balah ni. Lepas tu kita tengok Allah ni boleh tengok berlaku mana kita tengok. Lepas tengok isi-isi kandungan Quran, tengok Nabi royak. Bukit jadi pelari, bukit pelari hari tu kita tak gambar balah mana bukit stokor pelari supaya jalan air bro. Saya buka tengok mula-mula kali temu klip tu, pak bukit besar sungguh. Lepas tu rutus supaya dengan air laut duk pelari, air bro turun pelari la ilaha illallah. Alamatis sa'ah. Boleh tengok. Pelari sepengah air sungai duk pelari turun. Tak ada nampak kata di bukit Sebab tu dah dalam Quran ada benar ni, ada kita. Selagi orang duduk dengan Quran akan jadi penepih, jadi orang khaitan bila kita sedar semua. Nanti ada orang duk beringat kita semua. Quran sayang kita dah. Alik-alik baca Quran, tengok tafsir pak tu temu benda pelik-pelik, baca Quran, tengok hadis Nabi doyak ni di balah ni. Ya boleh jaga kita. Tapi tak royak dah dah. Kepada mereka yang tidak memberi kegunaan kepada mereka yang berpaling daripadanya, tak padu. Quran tak akan jadi manfaat kepada orang yang tak ambil peduli pada dia. Tak ambil peduli dia. Lepas tu tak beriman.
Berimeh dah tak ambil pada pun tak ada juga. Berimeh orang Quran berimeh. Nah, baca tak? Saya lah kata beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, rukun ni beriman. Patutlah Quran ada gapo tak tahu. Tak ada manfaat juga. Sebab itulah jelaslah Quran yang beri manfaat, beri faedah kepada orang ambil pada dia. Kita nak beri Quran menjadi manfaat pada kita, kita kena masuk dekat kepada dia, dekat dengan dia dulu. Menjadi sains jati dengan kita. Will lekat tu duduk jalan sekurang-kurang lekat pernah tu bila duduk safir pak tu mulut duduk baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat azab ko, ayat gapo. Will lekat will di besok. Kau tu bosannya buat jalan jauh gitu tubik palah prung pergi hak jai pak tu genang le kereta. Lupa ya lalai dah, tapi kalau duduk dengan Quran, tafsir Quran gapo tu, tapi kita tak nak berakhir mana pasal Quran, pasal tafsir pak tu mula mengatuk lalu. Nah, mula mengatuk jadi buat ubat mengatuk lalu, ngatuk tak tidur. Kena tukar. Kita wis renuk dengan Quran pasal isi Quran baru kita perhati ambil pada lepas tu tak usah tengok orang lain. Botoh royak gapo-gapo dalam Quran tepat tengok kita dah. Kawan lepas dak ni kena kawan apa. Kita ni botoh royak hak azab orang tu tengok konung. Kita tengok konung tak nak tengok konung. Sebab ia payah habis. Puasa kena semua. Royak kata orang munafik balah ni, pakai balah ni, duk balah ni kita suluh konung dosyang. Kita tak suluh mai tengok konung. Tapi kalau kita suluh mai kok ni pak tu sekaligus dia setuh. Kena kita. Seduk halu dah. Sebab tu para sahabat saya cerita semalam Umar kan boleh tahu kata Nabi buka rahsia orang munafik kepada Huzaifah tu selalu dah dia. Selalu dah dengan cari Huzaifah. Pasal dia tak suluh kat orang lain ke? Kita ni kalau royak tahu bukan kawan juga, kawan bukan kawan ni, bukan halu dah. Baca ayatul munafik tu bobok mula-mula tu idza tumina khana kawan dak demo lain yang pergi kok nu lepas tu kawan ni khana semua pasal tak suluh mai kok ni dak. Tapi sahabat dak boya dengar gapo benda takut dia sakut dengan orang ni dia nak paling tengok boya lalu. Sebab itulah Umar boya tahu kata Nabi buka rahsia munafik berapa orang semua kepada Huzaifah selalu dah. Takut dia orang tahu Umar takut. Huzaifah. Siapa tek? Huzaifah tak boleh royak. Sirrul Rasul. Orang tahu rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kaca gini Gini royak surat tak apa kawan ada dak tu. Nama kawan ada tak ada orang lain. Bukan tanya Abu Bakar ada Abu Bakar. Dak, tak ada. Tak ada royaknya. Tak ada tak Uthman ada. Dak Uthman nama lain tak ada. Abu Hurairah ada kalau itu. Tak ada dia. Dekat ada dia ya. Tuju kepada Huzaifah tanya, "Ya Huzaifah, nama ku ada tak di kalangan nama-nama Nabi sebut tu?" Huzaifah duduk dia. Tak puas dia tekan tanya pula akhir-akhir Huzaifah royak tak ada. Tak ada. Lepas tu Huzaifah tak siapa yang main tanya aku lepas ni ikut saya royak dah. Umar tahu kata tak ada baru sebaca. Lepas tu tak tanyalah, tak ada gaduh lah, tak bakar dah tak gaduh. Sekat dia ya. Dia beringat. Habis kita kena klik kita dulu. Buat dengan gapo hab sakut paut dengan perbuatan, kelakuan, tak molek gapo ada Quran royak apa, kita mari cek dulu. Setara mana ni kita ni? Setara mana ni? Baca surah ni dia sakut masalah orang mukmin, sifat orang mukmin balah ni. Klik tengok cek. Kita boleh dalam Quran royak sifat orang mukmin tahu. Aku ada dah sikit-sikit ni. Tak apa dah ni. Dia pergi kat tu. Aku ada dah sikit-sikit ni. Ada sikit-sikit. Piah-piah. Tak apa dah. Nah, dia kena pusing kat tu. Gapo saja hok sakut dengan peribadi syakhsiyah. Hok tak royak tak molek, kita suluh kita mari. Suluh tengok
Dia ada 4 tiang. Rasa takut. Situ kita baru boleh nak beki kita. Baru boleh nak beki. Ni gak kalau sakut dengan hak kita gak. Apa? Tak apa lalu. Dia tak boleh nak beki semua. Tak boleh nak beki semua. Nah. Saya betul para sahabat dulu, salafus salih sudah klik semua. Nah, klik semua. Saya betul Abdul Rahman Ibn Auf. Di kalangan orang yang kaya. Orang yang ada harta banyak. Yang mati ni harta dia banyak dia tinggal. Teriak dia nak mati. Teriak dia. Isteri dia tanya. Sampai para sahabat ni dia perhati kebaikan orang yang tengok. Patut yang suluh dia. Bukan kata dia suluh kejahatan orang tu patut tengok aku. Lebih ku dak. Dia tengok kebaikan orang tu molek ni molek aku tak ada benda ni. Ni molek aku tak ada benda ni. Abdul Rahman Ibn Auf dia seorang kaya. Seorang di kalangan kaya. Berkat doa Nabi berdoa pada dia ni, dia kata siapa kata mudah doa rezeki dia kata mudah sampai setara mana? Dia pergi balik batu. Balik batu temu mah. Dia bani sampai setara tu mudah murah rezeki dia berkat doa Nabi. Sebab itulah dia di kalangan sahabat yang harta banyak. Boya yang nak mati ni dia teriak. Dia teriak patut isteri dia tanya. Maksud tanya anak dia ke isteri saya tak ingat. Maksud tanya dia. Apa yang menyebabkan kamu menangis ni, hey Abdul Rahman Ibn Auf, sedangkan kamu ni boleh musahabah dengan Nabi, boleh hidup bersama dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Osman. Dia menangis. Dia kata Nabi meninggal, Nabi tak tinggal harta sekut. Abu Bakar meninggal, Abu Bakar tak tinggal harta sekut. Umar meninggal dunia, Umar tak tinggal harta sekut. Tapi tengok kelilingku ada belaka. Pas bagaimana aku nak meninggal, nak pergi jumpa dengan dia tu. Dia wasa lemah dia. Takut. Harta banyak ni takut kena soal banyak. Mamik mana harta muak gapo kata harta. Sudah sampai itulah kita kena timel tengok. Gapo hok syarat-syarat goyak sakut dengan harta, dengan gapo hok sakut pribadi, kita cek tengok dulu setara mana. Sebab itulah kita kena mula. Dia kena mula. Ambil dia hari ni lebih-lebih kita duduk dalam etika, kita duduk dalam nak pergi masuk lah 3 ayat panjang sikit apalah insyaAllah lebih-lebih lagi kita duduk dalam hal keadaan semasa yang semua kebaikan dalam kebaikan peluang lah ni untuk kita nak ubah, untuk kita nak akid tarah, nak akid darajat, nak akid peringkat kita. Masa ada 5 hari kita cek yon ubah tali. Ubah tengok. Belum pada ni kita duduk belah mana. Cek tengok. Kita taksir gapo, kita kurang gapo, kita cedera. Kita huduh belah mana, kita gapo, cuba cek. Cek tengok. Lepas tu azam molek kita nak beki gapo. Sekurang-kurang tubik lepas Ramadan kita tubik pada i'tikaf, kita ada berubah. Kena ada. Kalaulah kita tak ada apa-apa belum Ramadan, kita dah PA 10, misal PA udah 10. Tubik Ramadan dah 10 juga. Mana kata kita masuk program Ramadan kita, terbiah Ramadan kita, tak ada boleh nak jaga apa. Tapi kalau kita duduk belum pada ni 10, bertubik mari cek tinggal 8 dah. Alhamdulillah. Dia kita boleh cek sebab itulah berkata dia sahabah, bukan nabi, sahabah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata sila hasibu anfusakum. Kita dengar banyak
hasibu anfusakum ni, kita dengar acak ni, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cek diri dulu, kita cek dulu, cek usia sebelum kita nak kena cek dia orang lain, sebelum kita nak kena cek dia Allah sikit lagi. Kita cek lah ni orang lekat, orang seorang ni ya, kalau dia cek diri dia, ya prakman boleh, ya prakman boleh dah, tak 100% pun setengah dia prakman boleh dah. Kata kawan ni setara ni pada ke tak dengan syurga Tuhan ni. Cuba cek, kita prakman tengok, kita duduk 50 tahun 40 tahun dengan dekat ajar kita nak habis ni, pada tak pergi ni dengan kita nak minta syurga Tuhan yang kita duk buat ni. Gapoh kita rasa puas hati dah, kawan dia mati tak apa dah, kawan buat benar, kawan duk azab penuh-penuh kerana agama. Gapoh boleh royak tak kita cuba mikir tengok, gapoh kita biasa dalam hidup kita, kita bangga, kita rasa puas hati kita khidmat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita berani nak menghadap Allah, kita kata, "Hei Allah, ni amalan aku usaha nak buat sungguh-sungguh padamu, hei Allah, kerana agamamu ni." Gapo? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita duduk. Kita gapo kita buat? Ya kena cek lah. Kalau rasa tak ada, usaha buat, usaha. Bosuk-suk rasa tak kuasa dah, tu tak apa, serah Tuhan, minta rahmat. Tapi masalahnya kita duduk hari-hari kita biasa tengok kedak, biasa muhasabah kedak. Malaikat masuk Ramadan, masuk puasa sekali, juru sekali. Nah, luar Ramadan, belum nak masuk Ramadan, Quran tak tepuh rasam. Tak tepuh. Saya tak baca. Duduk kalik, duduk lepas. Masuk Ramadan, pak tu berubah grup. Kok tak biasa baca 2 juz sehari, 3 juz sehari. Degah. Mula-mula 3 hari rajin, seminggu, lepas tu slow. Kau masuk tengah Ramadan, kau slow, lepas tu habis. Mula-mula nampak supaya nak habis juga Quran. Buat habis Ramadan, kau sebuah tak habis juga. Dia tu yang mula dah. Mula-mula tu dia cungak sikit, lepas tu tinggal sikit, kau kurang. Atikah supaya tu nak masuk 10 hari, atikah tu azaz siap lah kawan ni, nak 10 hari. Balah-balah mana nak 10 hari. Hari mula-mula tu ada dulu dah, isi barang, isi gapo tak. Hari mula-mula semaya cukup diri penuh. Tak imam bangun Allah, kita Allah. Tak imam bangun Allah, kita Allah. Masuk malam ketiga, tak imam Allah, kita kalau satu sikit. Buat tak imam baca Fatihah sudah mudah tu, semuka lebih tak imam baca. Yang mula ada. Sebab gapo? Sebab kita terlupa nak iadah, nak ubah semula niat kita, nak cek semula. Ya kena cek semua. Dan kita nak cek semua, ya ada hemah nak buat. Dia kita cek semua. Tapi kalau kita cek mula-mula start tu, ya lepas tu gak lisu, niat kita lisu, ya tawa. Habis azan dia habis. Azan mula-mula tu kuat molek. Lepas tu kita tak cak bateri . Ya tawa habis. Lepas tu alik bawa masuk, bawa kekorkan habis Ramadan. Tak nampak muka lah. Jadi gitu sungguh. Sampai itulah kita kena usaha tengok. Kita kena ingat kata Ramadan yang ada lagi 4-5 hari ni, kita kena kacau lebih daripada mula-mula start lagi. Pasal okat sutai saya pakai balas ni, peluang yang terakhir bagi kita. Semalam saudara saya seorang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan Ramadan. Orang muda. Tengok sana. Tahan nak ambil pihak mana, dia tak nak kira atau umur tua, orang muda berkata-kata halu besar ni, tak ada kira. Ajal orang seorang sakat siap-siap lah. Pasal itulah kita siapa berani perakan tu kata kawan tak apa belah tahun ni belah kawan nak kacau sikit adik, nak kacau tahun depan. Nak ambil gapo mari pentua perakan tua jenjan kata umur kita nak duduk sampai Ramadan tahun depan. Siapa berani jenjan kata.
Sebab itulah kita kena rasa kata seminggu akhir ni, hari ni hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Kok ni adalah peluang akhir. Kita tak gitu dulu. Boleh jadi pen okat sutai kita nak dapat keampunan, rahmat, maghfirah, itqum minan nar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun mana bahawa kita sungguh 5 hari akhir lepas Ramadan seminggu tu ambil kita pergi beruntung. Sebab itulah beruntung, tak ada dah orang yang paling beruntung bila dia keluar pada Ramadan, nah, kejahatan dia diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas tu dia boleh maghfirah, boleh rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, habis dosa dia. Tu baik luar Ramadan sehari dua, tak ambil lagi. Siapa tak say balas tu? Betul lah. Duduk bimbingnya, duduk oleh Ramadan, mari buat tu baik Ramadan, lepas tu maghfirah tak dapat, keampunan tak dapat, tak ambil lagi pula. Bariyadzubillah, takut. Sebab itulah masa yang ada lagi 3-4 hari ni, marilah kita usaha, cuba kita orang panggil kong sutai, ada gapo kita boleh tu buat. Wasapa kau tak apa, nego dengan Tuhan, nego dengan Tuhan, nego dengan manusia, kita menego sepanjang tahun dah, nego dengan Tuhan pula, nego. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tuhan kata, nak kedak Tuhan, Tuhan sia kita sena, Tuhan sena kita nak kedak, hamba nak kedak, nak sena wiput niga yang laba dia tu menyelamatkan kamu daripada api neraka, nak kedak. Tuhan tahu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tuhan tahu, tu'minuna billah, tujahiduna bi amwalikum, harta kita nego. Innallaha ashtara minal mu'minin, Tuhan beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Tuhan yang beli, ya tak ada bayar duit kita dak dah. Ya beli dengan syurga, nak kedak Tuhan, nak kedak menego dengan Tuhan. Masa 4 hari 5 hari lagi kita tukar perniagaan kita dengan orang, kita tukar main menego dengan Tuhan. Menego dengan Tuhan, nego dengan penuh-penuh ikhlas hati, menego dengan Tuhan, lepas tu serah, tawakal ala Allah. Lepas kita tengok natijah yang kita buat setara mana, insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan terima amalan kita sepanjang Ramadan. Lepas tu hujung akhir Ramadan, habis Ramadan, dia Tuhan ambil kita pun ambil dengan tenang, cuci daripada kejahatan, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu. Rasa cukup setakat ni dulu. Insya-Allah boleh ada ayat yang ke berapa dah? Yang ke-6. Yang ke-7 kita boleh start mak sama pula, insya-Allah lah. Nah, start mak mari dah ni. Masa setakat dulu ada salah silap, harap maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu bi amri ila Allah. Innallaha sami'un bil du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.